Minum dulu. Saudara. Saya harap saudara yang berada dalam Facebook ni dapat balik connection ya saudara. Minum dulu. Saudara Azali. Teman-teman yang tak berkesempatan yang tak nampak di Facebook, sila masuk ke Instagram. Saya tak tahu apa dah jadi kita punya Facebook ni selalu sangat diganggu saudara. Ya saudara Zamari, minta maaf saudara. Baru nak bagi pencerahan saudara Ahmad Muhammad tiba-tiba diganggu saudara. Sebab tu saya kata kalau ada apa-apa masalah di Facebook sila pergi ke Instagram. Saudara Dr. Ahmad Humaizi, apa khabar doktor? Doa saya anda bersedia. Saudara Hazarul, cantik baju siang tadi saudara. Aduh, saya sebenarnya tak sempat mandi, tak sempat tukar baju. Inilah keadaannya. Sebab saya dah berjanji dengan teman-teman bahawa saya akan berusaha sedaya mungkin untuk memberi pencerahan. Dan saban malam saya akan bertemu dengan anda tepat jam 9.30 malam. Tapi siang harinya pagi-pagi pergi ke sana dan ke sini. Ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Melihat dan mencari, bertemu dengan warga bangsa Johor, bertanya dengan mereka untuk saya memberi pencerahan. Lain tak ada matlamatnya untuk memberi pencerahan saudara ya. Baik saudara, seperti biasa saya harus memberi pengetahuan sedikit. Hari ini adalah hari Selasa. Hari Selasa hari ini berapa bulan hari ini? Hari ini 8 bulan Mac ya saudara. Sampai hari bulan pun tak tertulis di sini ya. Duhai, manalah perginya. Itulah keadaan saudara, sampai komputer saya pun naik bengong macam saya saudara. Hari ini 8 bulan Mac 2020 dan tinggal lagi 28 hari saja saudara. Kita akan berhadapan dan juga menyambut kehadiran bulan puasa, iaitu bulan aduh saya pun kadang letih ni sebenarnya. Wahai bulan apa saudara? Menyambut ketibaan bulan Ramadan Al-Mubarak. Kadang-kadang saudara tak sampai dia punya idea. Mungkin kerana keletihan. Tapi tak mengapa saudara, saya harus memberi pencerahan. Sebab itu yang saya perlukan daripada anda ialah like, share dan subscribe. Tak lebih itu saya minta daripada anda. Biarlah saya letih, saya akan usaha. Saya terima kasih saudara Tun Abdul Rahman, Tun Ismail dari Besut Terengganu. Baik saudara, hari ini saudara jangan lupa, hari ini kita menyambut Hari Wanita Sedunia. Jadi kepada kaum wanita saya mengucapkan selamat Hari Wanita Sedunia. Kita harus meraihkan ini juga Hari Wanita ini berketepatan ibu kita adalah wanita, harus kita raihkan mereka. Saudara, saudara Wan Safi malam ni teruk jikom kacau. Sama juga lah, tak apalah. Saya dah cakap bahawa mereka ganggu pun saya akan terus memberi pencerahan. Saya ni orang degil saudara. Hari ini merupakan hari yang ke-718 saudara. Virus corona mengganggu ataupun menyerang bumi bertuah kita ini. Dan berita yang dikirimkan oleh saudara Rio daripada Mesti Melaya katanya semalam terdapat 77 kematian dan menjadikan angka jumlah kematian adalah 33,305 orang yang terkumpul. Sementara itu bagaimanapun semalam ada sedikit kesusutnya, agak ketara. Iaitu kemarin dulu 33,406, tapi semalam 26,856 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona, menjadikan angka terkumpul sudah 3,649,463 yang dijangkiti oleh virus corona. Saudara, untuk negeri-negeri apa semua tu saya rasa nanti diganggu lagi, tak sempat beri pencerahan. Saya rasa untuk kita skip laporan ke negeri, insya-Allah malam esok saya akan berikan laporannya. Saya harap saudara Rio tidak kecil hati, beliau besar payah menghantar kepada saya setiap hari laporan tentang kedudukan COVID-19. Ya, Rubidin, apa khabar? Saudara Pok Cham, Datuk nampak lebih sangat dan letih sangat. Memang saya letih, tapi sebagaimana saya dah berjanji dengan saudara bahawa saya harus berusaha sedaya mungkin untuk memberi pencerahan. Sebab itu saya datang ke Johor dan saya hadir di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri.
Dan pagi tadi saya juga pergi ke kawasan Iskandar Puteri. Itu kawasan, sekejap lagi saya akan beri pencerahan saudara. Dan besok insya-Allah saya akan berangkat pergi ke Pontian dan juga ke Tanjung Piai. Tanjung Piai itu saudara jangan lupa, dulu dia ada berjanji. Saya kalau dapat jumpa wakil rakyat tu saya nak tanya dengan dia, apakah beliau telah pun melaksanakan janji yang telah pun dilafazkan. Saya akan berada di hujung benua, iaitu di Tanjung Piai. Dan untuk laporan sepenuhnya berhubung dengan COVID-19, untuk bulan ini saja, masuk 8 hari bulan ini, sudah masuk untuk 7 hari bulan, sudah 179,292 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Saya tidak ada e-commerce sepanjang saya berada di Johor ini, dan insya-Allah rakyat kecewa PM tak sebut tentang KWSP. InsyaAllah saya akan cuba beri pencerahan apa yang saya dapat. Bukan saudara, saya juga tentu turut kecewa saudara. Bagaimanapun kita masuk dengan naluri kehidupan. Jangan lupa saudara, kita umat Islam, kita masih ada Tuhan. Kita ingat, berpeganglah saudara bahawa rezeki itu datang daripada Allah SWT. Rezeki itu bukan daripada sesiapa, hanya Allah SWT yang mengatur rezeki kita. Saudara, mengikut hadis riwayat Ibnu Majah, iaitu kita perlu menjaga kehormatan diri kerana Rasulullah SAW bersabda, tidak ada warak yang lebih baik dari menjaga diri, itu memelihara harga dan kehormatan diri. Jadi kerana kata baginda Rasulullah, kiamat tetap akan datang dan kita semua akan dibangkitkan nanti di alam kubur. Sebagaimana firman Allah SWT, dan bahawa sesungguhnya hari kiamat itu tetap akan datang. Tidak ada sebarang syak padanya, dan bahawa sesungguhnya Allah akan membangkitkan ataupun menghidupkan semula orang-orang yang di alam kubur. Saudara, jadi sebab itu saya mengharapkan agar kita semua dapat mengamalkan zikrullah setiap hari. Jangan lupa saudara, dan jagalah kehormatan diri kita. Bila menjaga kehormatan diri kita, bicara kita biarlah bicara yang benar. Dan kalau boleh kita menyantuni sesama insan dengan penuh kasih sayang. Ingat saudara, sementara hidup di dunia ini, santunilah sama warga dengan penuh kasih sayang. Puan Suryani Bustamim, Saudara Mat Rizal, Saudara Ahmad Muhammad Lutfi, Saudara Halim juga. Saudara, usai naluri kehidupan, kita santun sedikit, iaitu tentang mutiara kata yang kiriman daripada sahabat saya, Cikgu Hibil. Kata beliau, orang yang pandai tidak semestinya berjaya, tapi orang yang rajin dan sabar pasti berjaya. Jadi kalau pandai pun belum pasti anda berjaya. Sebab itu kita lihat kadang-kadang kita tengok dia bijak, bistari. Tapi dalam kehidupannya tidaklah boleh hidup kaya raya senang lenang. Jadi kerana mereka mungkin tidak rajin dan tidak sabar. Jadi orang yang pandai tidak semestinya berjaya, tapi orang yang rajin dan sabar pasti berjaya. Itu kenyataan mutiara kata daripada sahabat saya, Cikgu Hibil, yang sekarang ni dalam alam persaraannya selepas menjadi cikgu. Saudara, baik saudara, seperti biasa bicara kita bermula dengan salam impian moratorium dan pengeluaran wang RM10,000 dari kumpulan wang simpanan pekerja. Saya tahu saudara juga kecewa, saya juga kecewa. Sehingga saat ini pihak pimpinan negara masih lagi sunyi dan sepi. Tak ada langsung nak berbicara soal KWSP. Semalam adalah sedikit ada bicara di Parlimen. Kemarin dulu, minggu lepas ada. Tapi hari ini tiada pun persoalan. Dan kita menunggu, ingatkan tadi, yang awak Perdana Menteri mengadakan sidang media khas. Kita menanti dengan penuh harapan. Bukan debaran saja, dengan penuh harapan. Tapi ternyata harapan kita ini sekali lagi dikecewakan. Sabar saudara, tak apa. Bagaimanapun kita harus berpesan pada pimpinan negara, jangan anda berbelanja tanpa had, kerana kita khawatir negara akan muflis. Jadi saudara, tajuk perbincangan kita malam ini adalah perhitungan rakyat. Apa yang saya maksudkan dengan perhitungan rakyat? Kita santun dulu pantun Pak Nazir. Apa kata Pak Nazir? Kata Pak Nazir, pergi ke Baruh menuai padi, menjadi padinya banyaklah untung. Menderam guruh, hujan tak jadi, begitulah sudahnya kaki kelentung. Jadi kalau mereka nak jadi pemimpin, mereka jadi kaki kelentung, bagai menderam guruh di langit, tapi apa pun tak menjadi. Katanya lagi, bunga betik dipilih mama, pucuk geti dibeli sudah.
lebay berpolitik, menonggang agama, melompat parti, katanya ibadah. Ini satu hal lagi. Pak Nazil menyindir pimpinan yang merasakan kalau melompat parti itu ibadah. Terpulang pada saya cuma menyantuni pantun Pak Nazil. Kemudian sahabat kita, Saudara Nordin Malik, pejuang anak muda dari Perak Tengah. Beliau masih lagi berusaha begitu giat untuk memajukan anak-anak muda dalam sektor pertanian untuk menambah sumber makanan dalam keadaan negara kita yang sebegini. Tadi saya menerima perkabaran, dia pun kecewa juga kerana nampaknya seperti tidak ada santunan dari pihak Kementerian Pertanian. Jadi beliau mengirim pantun pada hari ini, katanya orang Pakistan makan naan, roti lembut sedap rasanya. Keselamatan makanan ibarat pertahanan. Tewas tentera, negara binasa. Jadi kalau ke negara kita ni, kalau tentera kita tewas, negara kita binasa. Tapi kalau keselamatan makanan ini tidak terjamin, maka rakyatlah juga akan menanggungnya. Saudara Ramli Putih, salam perjuangan Parti Kerak UMNO. Semoga kita sihat semuanya hendaknya. Terima kasih Puan Hasnah. Kemudian kata saudara Nordin lagi, nampak pelangi berwarna-warni, nampak dari kampung Bera. Veteran tentera jadi petani, tambah rezeki demi negara. Jadi beliau menulis pantun ini sempena dengan kehadiran ramai bekas-bekas tentera di iGrow untuk menimba ilmu untuk mewujudkan pertanian moden, saudara. Baik, terima kasih saudara Nordin, Pak Nazil atas kiriman pantun yang begitu bermutu ya. Saudara Mat Sepana, hidup anak muda, terus sokong padu UMNO. InsyaAllah, saudara. Kita masuk segmen gedung ilmu, saudara. Kerana orang tua kita dulu sering berpesan dan mereka berkata pemimpin hendaklah sentiasa memegang pada syarak dan adat bangsa Melayu kita ini. Mereka harus menjaga kemurnian sikap. Jangan menjadi pemimpin yang angkuh. Jadi umat Melayu wajar dipimpin oleh pemimpin yang ingat, katanya. Pemimpin ingat di mana pemimpin itu menyamakan sebagai pemimpin yang berpandangan jauh, berhemah dan sentiasa dalam waspada. Itu kata-kata yang dinyatakan oleh pemimpin terdahulu melalui buku terbitan Dewan Bahasa Kepimpinan dari kacamata pemimpin terdahulu. Jadi kerana kalau seorang pemimpin yang ingat, siang dan malam ia memikirkan umat, ilmunya banyak, imannya melekat, di atas kebajikan ia menepat, di atas yang benar ia menempat, mau memikul beban yang berat, mau bekerja berpenat-penat. Jika dijadikan pemimpin, maka kita beroleh berkat. Dijadikan tua, amatlah tepat. Dijadikan induk, tuahnya lekat. Dijadikan tiang, dapatlah kita bertongkat. Dijadikan tudung, ternaung semua umat. Memimpin negeri, membawa rahmat. Itu pesan pemimpin dahulu kalau kita mempunyai kehadiran pemimpin umat yang ingat, ya saudara. Dia ingat pada rakyatnya, ingat pada orang yang dipimpinnya, saudara. Kita sambung lagi malam esok, saudara. Tak maaf saudara, mungkin bicara saya ni agak orang letih lah katakan. Saya daripada 25 bulan, 25, 26, 27, 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dah 12 hari rupanya saya berada di bumi Johor ini, saudara. Jauh perjalanan, banyak pengalaman. Ramai saya temu kawan-kawan. Sebab itu bagaimanapun saya harus memberi peringatan juga pada teman-teman yang menyunting semula live saya ini. Saya ingatkan bahawa mereka harus bertanggungjawab kiranya mereka melakukan syutingan dan dimasukkan dalam channel YouTube, maka anda harus bertanggungjawab. Begitu juga yang menghantar kiriman macam-macam, maka anda juga harus bertanggungjawab. Saya tidak mampu untuk membuat sebarang komen ataupun memantau semua komen-komen yang anda lakukan. Cuma saya nak berpesan bahawa ini adalah pencerahan politik. Berkali-kali saya katakan, matlamatnya tidak lain tak bukan hanyalah untuk memberi informasi dan pandangan kedua, supaya warga kita ini warga yang berinformasi dan ada pandangan-pandangan lain, bukan hanya jadi pak turut. Dan kita prinsipnya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kalau apa yang saya lontarkan pandangan saya ini, kalau anda tak setuju tak ada masalah. Kalau anda bersetuju pun alhamdulillah. Sebab itu saya katakan santunilah, kita warga cinta damai. Santunilah
dengan bahasa yang baik-baik, yang murni. Jangan kita maki hamun macam semalam ada satu saya rasa anak muda, dia terpelajar, ini merupakan graduan, tapi bicaranya tidak menampakkan bahawa dirinya sebagai orang yang berilmu. Tapi bagaimanapun saya harus sabar, saudara. Itulah natijah yang harus saya hadapi. Tak apa, saudara. Jadi saya harap kita menyantuni sama kita dengan bahasa yang murni. Ingat, saudara, warga bangsa Melayu kalau tak setuju, dia menegur dengan sindiran, dengan kerelengan mata saja. Baik, saudara. Terkini, sebentar siang tadi, petang tadi, kerajaan telah pun mengumumkan bahawa negara kita sudah pun masuki fasa endemik mulai 1 April. Ini penjelasan daripada Yang Amat Perdana Menteri. Katanya bagaimanapun MySejahtera masih diwajibkan untuk diimbas. Dan ini yang paling saya suka sangat. Setelah 2 tahun lamanya, saudara, kita tak mendengar bila kita solat di masjid, kita solat berjemaah, kita lama rindu nak mendengar suara imam mengatakan saf. Jadi sembahyang jemaah di masjid boleh dilakukan tanpa penjarakan sosial. Bagaimanapun tertakluklah kepada kerajaan negeri masing-masing. Jadi aktiviti solat berjemaah di masjid dan surau serta upacara sembahyang di rumah ibadat selain daripada agama Islam boleh dilaksanakan tanpa penjarakan fizikal bermula fasa peralihan endemik pada 1 April datang. Jadi lepas ini bolehlah imam mengatakan rapatkan saf. Rindu sangat saya bila kita solat ni dengan imam, tak ada mengatakan rapatkan saf. Apa yang selalu imam sebutkan, pastikan anda tumit anda pada garisan yang tepat. Tapi kali ini rapatkan saf. Ini yang paling penting sebab ada maksud-maksud tertentu. Bila kita merapatkan saf, kita menyatukan hati kita. Kita rapatkan perjuangan kita bersama, saudara, dalam ukhuwah bangsa dan agama Islam, saudara. Jadi alhamdulillah dalam sidang medianya tadi Yang Amat Perdana Menteri menyatakan selain daripada itu kita dah boleh tanpa penjarakan sosial di masjid dan mudah-mudahan tak ada lagi lah saya diusir keluar daripada masjid saudara nak buat sembahyang solat Jumaat dan sebagainya. Mudah-mudahan kita harus bersyukur, saudara. Dan tapi bagaimanapun pelitup muka masih diwajibkan. Cuma bila kita berceramah dan sebagainya, okeylah. Lepas ni kena pakai balik lah bila kita bertemu orang ataupun berada dalam tempat-tempat tertentu. Dan had waktu operasi premis dimansuhkan. Ini mengikut lesen lah. Kalau kedai itu buka sampai pukul 12 malam, bolehlah berniaga sampai jam 12 malam. Jadi tidak lagi ada terhad pukul 9 ke, pukul 7, pukul 6 dan sebagainya. Saudara. Dan kedai-kedai makan, restoran 24 jam untuk kita menghadapi sahur waktu bulan Ramadan nanti boleh dibuka. Jadi kedai-kedai boleh dibuka 24 jam. Had capacity 50% di dewan dan sebagainya dihapuskan. Tak ada lagi lah mesti ada 50%. Kalau dewan tu boleh muat 500, 250 saja. Tak ada lah sekarang. Dan akhir sekali bermula 1 April maka sempadan negara dibuka. Saya bab buka sempadan ni saya ngeri sikit saya. Ada sedikit kengerian saya. Tapi bagaimanapun kalau pihak Kementerian Kesihatan dah memutuskan begitu, terpulang kita warga cinta damai, kita harus menghormati setiap pesan. Cuma hari ini, saudara, bila saya baca kenyataan daripada kumpulan wang simpanan pekerja, masih lagi memberi alasan yang bagi saya lah kurang ada logikanya. Sebab dia kata amount RM10,000 menunjukkan ahli dijangka hanya mempunyai pendapatan persaraan yang kurang daripada RM42 sebulan untuk tempoh 20 tahun. Apa benda lah yang anda cakap ni? Saya tak tahu apa yang anda katakan. Berkali-kali kita katakan bagi mereka yang berkelayakan, yang mempunyai simpanan RM100,000 ke atas. Bukan yang punya RM50,000 ataupun RM40,000. Tidak. Kenapa mereka berdalih begitu? Kenapa mereka mempermainkan minda rakyat? Ini yang saya hairankan. Sebab itu saya pun tak tahulah apa nak jadi dengan orang kita ni. Asyik-asyik memberi alasan yang kadang-kadang tidak ada logika. Saya dah cakap berkali-kali, dah setahun dah cakap. Bagi mereka yang berkelayakan, maksudnya kalau dia punya hanya RM50,000, bagilah pengeluaran 10% saja, itu RM5,000 untuk mereka memulakan penghidupan.
Dan kalau simpanannya lebih daripada 100,000, apa efeknya? Apakah dengan simpanan 100,000 dia keluar 10,000, berbaki 90,000, maka dia akan hidup dengan pendapatan persaraan kurang daripada RM42 sebulan. Ini yang saya katakan, I cannot brain. Apakah mereka yang berada di Kepulauan Sebarang Pekerja juga tidak brain, tidak boleh memikirkan tentang keadaan begini? Astaghfirullahalazim. Saya mintalah supaya pimpinan berhentilah daripada bercakap yang mengarut-ngarut. Sebab dia kata macam-macam lah alasannya saya tengok. Kerana Kepulauan Sebarang Pekerja menganggarkan ahli perlu bekerja antara 4 hingga 6 tahun tambahan untuk membina semula simpanan yang dikeluarkan semasa pandemik. Benda kau bercakap ni? Katanya iLestari, iSinar, iCitra dah memberi kebajikan kepada ahlinya. Jadi Kementerian Kewangan hari ini berkata 3 pengeluaran khas Kepulauan Sebarang Pekerja iaitu iLestari, iSinar dan iCitra telah memanfaatkan 7.34 juta ahli atau 58% daripada 12.6 juta ahli berumur di bawah 55 tahun. Itu kita tahu. Tak payah nak bercakap soal itu. Yang kita katakan mereka yang berkelayakan, yang mempunyai simpanan lebih daripada 100,000. Kenapa anda tutup cerita yang lebih 100,000 ini? Ya ramai lagi, bukan satu orang, bukan 100,000, bukan 200,000, masih ada lagi jutaan. Jadi saya rasa kadang-kadang mereka memberi alasan demi alasan yang sukar untuk saya terima. Bagaimanapun saudara, tak tahulah, saya haraplah usai musim pilihan raya di Johor ini, maka setiap wakil rakyat yang saya temu, saya kata mesti bawa usul di dalam negeri nanti. Mungkin kalau ada usul di dalam negeri, ahli-ahli adunnya bercakap, mungkin saya dah bercakap tadi, saya berbual juga dengan yang berhormat Dato' Abdullah Nisani. Dia kata teruk untuk balon saya ke ni? Saya kata saya tak balon saudara. Saya kata saudara sudah salah informasi. Saya kata bila saudara menyatakan bahawa boleh menyusahkan kalau mereka mengeluarkan wang ini dalam masa persaraan, itu salah, saya kata. Yang penting adalah mereka yang mempunyai simpanan lebih 100,000. Inilah saja yang berkelayakan untuk keluaran RM10,000. Jadi informasi ini salah Yang Berhormat. Jadi dia kata okeylah. Dan saya kata saya kecewa sebab Yang Berhormat lah antara pejuang rakyat. Saya bersetuju Yang Berhormat bercakap soal kenaikan harga barang. Bukan saya tak bersetuju, saya bersetuju. Harus diperjuangkan. Tetapi masalah kumpulan wang simpanan pekerja ini jangan dialihkan pandangan rakyat. Jadi mungkin 24% di kalangan penyimpan ini masih mempunyai simpanan lebih dari 100,000. Jadi kepada 24% ini jumlah bukan sedikit. Dia ada 12 juta penyimpan. Kalau 20% pun ada 2 juta lebih. Saudara. Jadi inilah yang kita harapkan. Jadi supaya kehidupan mereka dapat disantuni, mereka dapat memulakan penghidupan. Dan pada mereka yang tak berkeupayaan, yang tidak berkelayakan, yang tidak mempunyai simpanan yang sebegitu besar, maka pimpinan negara harus mengkaji bagaimana nak menghidupkan mereka, bagaimana nak memberi keselesaan mereka. Fikirkanlah dari segi bantuan-bantuan yang diperlukan. Ini jangan main-main, saudara. Ini soal kehidupan. Orang bunuh diri, saudara, bila dah tak ada duit. Suami isteri bergaduh, berantakan, saudara. Ini bukan main-main, saudara. Sebab itu saya bila berbual dengan calon-calon yang bertanding dalam pilihan raya kali ini, mereka bersetuju. Okey, saudara, itulah yang saya dapat beri pencerahan tentang kedudukan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja yang masih mengecewakan kita semua. Apa hal ni, saudara Johor Ramli? Relax, saudara. Relax saudara. Jangan, saya dah minta supaya kita jangan menggunakan bahasa-bahasa yang itu. Saya tahu saudara marah sebab mungkin saudara nak mengeluarkan wang tak dapat. Saudara Razali sama tarik sokongan tukar PM saja. Ini juga masalah politik ni kita serahkan pada pimpinan. Sebab kita lepas pilihan raya di negeri Johor ini akan ada perhimpunan agung UMNO. Saya akan bercakap dengan wakil-wakil perwakilan daripada UMNO untuk menyuarakan persoalan ini. Jadi kalau itu keadaannya, tentulah saya rasa boleh mempengaruhi Yang Berhormat Perdana Menteri. Mudah-mudahan kalau dia tak mau dengar juga, kita tak tahu nak macam mana mereka yang berkuasa. Saudara Muhammad Azhar Abdullah, saya bersetuju pandangan anda. Sebab banyak mereka merasakan soal kumpulan wang simpanan pekerja ni, ini kerana ini cadangan daripada UMNO. Jadi mereka yang bukan daripada UMNO tak bersetuju. Itu yang saya hairan. Saya selalu berkata bahawa dalam politik ni politik lah, tapi kehidupan rakyat itu mengatasi segala-galanya.
Ini masalahnya siapa nak claim nama. Cuba saudara hayati ucapan Datuk Seri Najib di Parlimen minggu lalu. Dia kata siapa nak claimlah kredit. Tak ambil kisah. Yang penting rakyat disantuni. Saya kadang-kadang nak menangis cerita benda begini. Sebab saya amat memahami tentang derita rakyat. Tapi mereka kadang-kadang tidak mahu langsung memikirkan soal itu. Memberi alasan demi alasan, saudara. Baik, saudara, kita ketepikan dulu soal Kumpulan Wan Pekerja ni dengan harapan adalah sesuatu sinar untuk teman-teman, warga yang berkelaikan, saudara. Cuma hari ini, saudara, saya menerima satu berita lagi. Ini saya agak sedih. Iaitu bagaimana menurut laporan bernama, bahawa Mahkamah Rayuan hari ini memerintahkan seorang ustaz yang didapati bersalah mencederakan seorang anak muridnya di bahagian kaki kiri dan kanan dengan menggunakan rotan 5 tahun lalu. Maka beliau menjalani hukuman penjara 6 bulan berkuat kuasa hari ini. Itu laporan bernama. Saya bila tengok benda begitu, saya pun teringat zaman alam persekolahan saya dulu, saudara. Kalaulah cikgu sebat kita 2 rotan, balik mengadu dengan mak kita, mak saya akan tambah lagi 4 rotan. Cuma sekarang ni saya tak tahu macam mana sistem pendidikan kita. Guru-guru tak boleh menyentuh anak murid dan sebagainya. Ini kerana kononnya lah hak asasi manusia. Akhirnya saya lihatlah bagaimana apa yang berlaku, kejadian buli di sekolah, pelajar-pelajar saling bergaduh, bertumbuk dan sebagainya. Jadi keadaan begini saya pun tak tahulah. Memanglah kita tidak bersetuju kalau pelajar-pelajar itu dicederakan. Tetapi jangan lupa, saudara, orang tua-tua dulu bila diserahkan anaknya untuk belajar dengan guru ataupun ustaz, pertama sekali dia akan letakkan sebatang rotan. Dia kata, cikgu, ustaz, saya serahkan anak saya pada ustaz. Kalau mereka tidak betul, kalau mereka jahat, gunakanlah rotan ini. Cuma jangan patah, jangan buta, jangan tuli. Ya, dia kata janganlah sampai anaknya cacat kekal, buta atau patah riuk. Dia tak setujulah. Tapi setakat nak sebatlah. Tapi tak tahulah macam mana keadaan yang berlaku. Ini kejadian ini berlaku iaitu guru dia Muhammad Adib bin Abdul Halim berusia 28 tahun. Telah dijatuhkan oleh Mahkamah Majlisik Kajang. Saudara, hari ini saya nampak di mana dia kejadian itu. Di mana ini dua wakil pengurusan ni. Dalam kerja atas seorang murid lelaki berusia 11 tahun. Kerana dia menyebat mungkinlah kaki terluka gamaknya. Yalah, tapi sebab sekolah rendah agama di Bandar Seri Putra Ulu Langat pada 2.25 petang 16 Ogos 2017. Mungkin ibu bapa mereka tak bersetuju tengok anak dia mungkin berdarah kaki ke gamaknya. Gamak saya tak tahu. Tapi saya dapat melihat, saya rasa malanglah seorang guru, seorang ustaz nak mengajar. Tapi saya rasa kalau tindakan yang melampau pun tak boleh lah ni. Saudara Muhammad Armi, saya nak marah apa benda, saya tak merepek. Cuma saya mengatakan bahawa tindakan kadang-kadang sistem pendidikan kita ni bila dipukul dulu zaman dulu dia bila ibu bapa dia serah anak dia kepada sekolah agama ke sekolah ke, cikgu ini rotan. Kalau anak saya tak betul boleh rotan, tapi jangan patah, jangan buta. Itu pesan untuk. Tapi tak tahulah sistem pendidikan macam mana sekarang ni. Baik, saudara, itu yang saya dapat. Apa yang berlaku hari ini, saya mengharapkan agar Kementerian Pendidikan dapat mengkaji soalnya. Bukan nak melepek tangan kepada badan anak-anak kita, tapi kalau tidak ada disiplin, itu bermasalah. Saudara N. Abdul Bakar, isu minyak masak paket tiada di pasaran. Ini yang saya belum nak, sebab saya di Johor, saudara. Saya tak dapat pergi ke pasar. Jadi saya tak tahu apa terjadi. Dah 12 hari saya di sini, saudara. Jadi permasalahan, tapi saya dapat komplain ataupun rungutan dari peniaga. Petang tadi saya beli goreng pisang. Jadi kakak tu dia kata sekarang ni goreng pisang pun sekarang ni 5 ketul RM3. Yang dipotong-potong tu 5 ketul goreng pisang harganya RM3. Artinya harga barang dah naik. Dia kata bukan hanya mendapatkan bekalan pisang, tapi dia kata nak menggoreng nak menggunakan minyak tu. Tak ada, dia kata. So saya rasalah bahawa itu saya katakan bahawa menteri-menteri ni kadang-kadang bila kita kata cak ayam mereka marah. Mereka tidak mahu menyantun ni. Saya tak tahulah apa nak jadi negara kita ni. Apakah kita pengeluar minyak?
kita pengeluaran minyak petrol, minyak diesel, gas, dan kita juga adalah pengeluar minyak masak terkemuka di dunia. Kita banyak kilang kelapa sawit. Macam mana minyak masak boleh tak ada di pasaran? Ini yang saya hairan. Jadi saya harap agar Kementerian Pertanian, Kementerian Komoditi, Kementerian Hak Ehwal, Perdagangan dalam negeri duduklah bincang macam mana nak cari upaya. Jangan kehidupan rakyat ini terus terseksa. Ini yang saya harus lontarkan saban malam. Saudara, yang ada dalam kabinet itu menteri daripada UMNO, daripada PBM, daripada PAS. Sepatutnya mereka menyantuni. Saya jangan fikir bahawa saya akan bersetuju semua tindakan mereka. Walaupun Perdana Menteri itu datang daripada Presiden UMNO. Kalau tak betul, kita kata tak betul. Saudara, jadi kita berbalik dengan kedudukan di Johor. Hari ini rakyat sudah pun mula membuat perhitungan. Cuma hari ini adalah pengundi awal. Bahawa saya dipahamkan sejumlah 83% pengundi awal telah pun membawa undi di 63 pusat mengundi yang diwujudkan sejak jam 9 pagi tadi. Jadi artinya lebih 22,000 anggota pasukan keselamatan terdiri daripada Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, pasukan gerak AM serta pasangan masing-masing yang layak mengundi telah pun mengundi. Kalau ada orang bagi tahu mengatakan bahawa parti ini mendahului, saya kata itu bohong. Tidak ada sesiapa pun boleh mengetahui keputusan undian hari ini, saudara. Undi awal ini, maka semua kertas-kertas undi ini hari ini telah pun dimasukkan dalam lokap polis. Siapa nak boleh buka? Cuma saya yakin mungkin pengundi-pengundi bila dia keluar tu dia tunjuk sign bagus begitu. Kalau dia kata jumpa dengan calon-calon ataupun daripada pekerja-pekerja daripada UMNO, dia buat begini. Kalau orang lain dia senyum. Mungkin mereka mengira dari segitu. Itu tak betul, saudara. Kita kena tunggu pada 12 hari bulan, jam mungkin 6.30 petang ke ataupun 5 petang, apabila kertas pengiraan undi dibuka, barulah kita tahu, saudara. Bagaimanapun hari ini anggota tentera mengundi di kem mahkota, di Keluang, kem Tebrau, di Ulu Tiram, kem Batalion ke-10 Regimen Askar Melayu di Raja di Batu Pahat, dan kem Regimen ke-4 Artileri di Raja di Segamat. Itu tentera, saudara. Sementara itu kemudahan di pejabat polis kontijen IPK Johor di Jalan Tebrau dan 10 ibu pejabat polis daerah di seluruh negeri Johor serta beberapa pejabat kerajaan turut dijadikan sebagai pusat pembuangan undi untuk mereka yang mengundi awal. Itu yang saya dapat hari ini, saudara. Tapi jumlah tak tahu lagi, saudara. Jangan siapa, kalau ada sesiapa beritahu parti ini mendahului, itu tak betul. Kalau ada mengatakan parti ini tak dapat, itu pun tak betul. Yang betulnya, saudara, semua undi-undi ini sekarang ini berada di balai polis dalam lokap. Saudara. Baik, saudara. Hari ini cuma tinggal lebih kurang 4 hari lagi mereka mengundi. Cuma saya ketawa mendengar ataupun membaca culipan daripada Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful ni. Saya rasa dia ni mungkin ada sengal sikit bila dia cuba mewujudkan perbalahan sama UMNO, pemimpin UMNO. Saya kata itu norma lama lah. Orang dah tak pakai dah bila dia mengatakan bahawa Dr. Fuad Zakasi inilah kalau dia menang dia akan dilantik sebagai Menteri Besar menggantikan Datuk Hasni Muhammad. Saya kata itu musim antuk-antuk. Orang kata antuk-antuk, saya kata tak ada dah. UMNO Barisan Nasional jelas. Seandainya rakyat Johor memberi kepercayaan untuk UMNO Barisan Nasional memimpin kerajaan negeri Johor, maka tentulah Datuk Hasni akan meneruskan agenda kepimpinannya untuk negeri Johor. Anda nak antuk Dr. Fuad Zakasi lah, alasannya konon beliau dilantik oleh Datuk Seri Hamidi. Ini semua musim nak antuk-antuk ni, saudara. Tak payah dah. Saya nak pesan pada Ketua Perangan Parti Bersatu ni, sudahlah melontarkan kenyataan yang bangang. Saya kata ini bangang politik. Sebab isu ini sudah tak ada dah. Orang UMNO sendiri takkan percaya. Rakyat pun takkan percaya. Musim antuk-antuk dah tak akan ada lagi. Carilah isu lain. Sebab itu saya katakan bahawa mereka lain tak ada. Ceritanya adalah cerita orang yang tak betul, cerita orang bergaduh. Mereka nak melihat begitu supaya berlaku perpecahan dalam UMNO. Takkan berlaku dah.
Dan apa yang rakyat mahu, anda nak buat apa? Kononnya Wan Saiful ni dulu penulis manifesto Pakatan Harapan. Tulislah lagi. Kita nak tahu apa yang anda sedang perjuangkan. Tapi kalau setakat nak antuk-antuk ni tak payahlah. Tak payah sembang lah saudara. Banyak benda lain saudara boleh sembang saudara. Dan saya lihat juga sebenarnya saya bukan marah, benci, tidak saya. Sebab macam semalam malam-semalam saya pergi makan. Saya makan malam di sebuah medan selera, itu agak terkenal di Johor Bahru ini, itu dia panggil Banafe. Di situ banyak makanan macam-macam. Saya suka ke Banafe itu sebab ada sup tulang merah. Itu kegemaran saya sup tulang merah ini makan dengan roti Perancis. Cicah begitu. Sedapnya, tambah pula waktu malam makan, angin bertiup daripada Singapura sebab sup tulang merah ini datang daripada Singapura saudara. Itu asalnya di Arab Street dulu. Kemudian ada kacang pol. Jadi waktu saya makan begitu, bila saya nak balik, saya nampak sahabat saya, iaitu saudara Abu Bakar Yahya. Beliau merupakan mantan siswa politik pada Perdana Menteri era Tun Dr. Mahathir. Jadi dia pun angkat tangan kepada saya pun pergi jumpa dia. Bertanya khabar, adalah lebih kurang dalam 7 atau 8 orang. Ini petugas-petugas daripada Parti Pejuang. Dan kami berbual. Bertanya khabar, macam mana pandangan you. Dan tidak ada pun kita nak bermusuh sehingga kan bila jumpa nanti bergaduh. Tidak. Inilah sepatutnya diamalkan dalam politik matang. Bukan kita bergaduh ni nak antuk-antuk, nak berbalah kita, maki hamun sama sendiri. Itu tak betul saudara. Saya bila berbual dengan beliau, sebab dia kata, you sekarang ni teruk balun lah punya bos. Kata saya tak balun pun. Saya kata kalau tak betul, saya kata tak betul. Yalah, dia kata kenyataan itu tidak menguntungkan UMNO. Okeylah, saya kata, sebab saya akan mengkritik kalau pemimpin UMNO tak betul. Jadi saya bukan orangnya yang memuji terus, tidak saudara. Tapi ini gambarannya bahawa kita mengamalkan politik matang. Beliau berada dengan Parti Pejuang. Saya say hello to them. Kalau jumpa pula dengan orang daripada Perikatan Nasional pun saya akan say hello. Apa khabar saudara? Begitu juga dengan Parti Keadilan. Bagi saya semua ini adalah kenalan rapat yang satu ketika sebenarnya mereka ni semua DNA daripada UMNO. Sama ada daripada Pejuang pun asal daripada UMNO. Daripada Amanah pun daripada UMNO. Amanah bukan, Amanah daripada PAS. Sama ada daripada ini Keadilan juga DNA daripada UMNO dulu. Dan kita pernah menjalin persahabatan. Janganlah kita putuskan persahabatan hanya kerana politik. Politik terus kalau nak berjuang, gamitlah keyakinan rakyat untuk menyokong parti yang anda sokong. Bukan dengan mencerca, saudara. Jadi bila tadi saya berbual dengan calon daripada Dun Kota Iskandar, itu saudara Panda Ahmad. Saya melihat wajahnya. Sebab itu kalau saya tengok live pagi tadi sekitar pukul 11, saya tengok satu orang yang pelus. Dia mengaku dia adalah anak nelayan. Baru saya tahu rupanya Iskandar Puteri ini dulu adalah kawasan dipanggil Gelang Patah. Kalau saya tak pergi, saya tak tahu saudara. Rupanya Iskandar Puteri ini asalnya adalah Gelang Patah. Di situ ada tempat dipanggil Sungai Melayu apa kat situ. Sungai. Dan penduduk nama aja Kota Iskandar saudara. Tetapi 2,000 rupanya penduduk di situ adalah merupakan nelayan pantai. Jadi bila saya berbual dengan calon daripada Kota Iskandar, saudara Panda, beliau dengan rendah diri mengatakan, saya anak nelayan. Bapa saya dulu peraih ikan. Jadi yang saya harus perjuangkan adalah kehidupan. Saya telah pun mengalami kehidupan yang susah pada zaman dulu. Alhamdulillah, UMNO memberi kesempatan untuk saya dapat melanjutkan pelajaran. Jadi dia mengenang semua tu, saya tengok wajahnya. Ikhlas. Saya bila terkejut, saya teringat diri saya. Sebab saya juga adalah anak nelayan. Anak yang membesar di pinggiran Sungai Dinding. Saya rasa tengok wajahnya. Sebab dia pun dah jadi penghulu 28 tahun. Datuk Sidang, ketua kampung. Begitu lama. Jadi saya nampak bahawa beliau adalah seorang pejuang. Sebab dia lahir daripada kilang pemuda. Sebab saudara, di Kota Iskandar, ni Iskandar Puteri dulu dia punya kawasan parlimennya, itu bukan kawasan yang di majoritinya warga bangsa Melayu, saudara. Sebab itu, Jason Teo, pilihan raya lalu, mewakili Barisan Nasional cuma dapat 35,000. Sedangkan Lim Kit Siang daripada Parti Keadilan Rakyat masa itu, beliau PDP lah, dia mendapat 80,726 undi. Dan begitu juga di Skudai,
calon S kanan payah tanding kawasan itu. Dan ini juga kawasan bukan Melayu. Dulu S kanan cuma dapat 12,233. Tapi dia punya calon daripada PKR Tan Hong Pin 47,000 sahaja. Bukan sedikit. Dan bagi Kota Iskandar, di mana sahabat saya Haji Pandak Ahmad ni, dia bertanding menentang saudara Zulkifli Ahmad yang asalnya daripada Parti Amanah. Zulkifli Ahmad pernah mendapat sejumlah 33,455 undi di bawah lambang PKR, dan calon daripada Barisan Nasional cuma dapat 18,000. Jauh dia punya perbezaan. Tapi bila saya bertanya dengan saudara Pandak ini, beliau mengatakan bahawa dia yakin rakyat sudah kembali menyokong beliau, dan katanya sebab dia lain tak ada. Kalau dia beri kesempatan, perjuangannya adalah untuk selain daripada di situ dapat juga universiti, bandar universiti, itu satu bab. Memang penduduk pengundi pengamai di situ, tetapi pengundi terdiri daripada masyarakat nelayan. Saya tengok wajahnya, orangnya taklah sekacak mana pun, tetapi saya kata boleh harapan untuk memperjuangkan soal rakyat. Saudara, saya minta saudara tolong hayati setiap bual bicara saya dengan calon-calon. Memanglah saya tak dapatlah mencari sejumlah 42 calon UMNO, saudara. Tapi yang mana yang dapat, yang mana yang ada kesempatan, saya minta mereka berjanji, bukan berjanji pada diri saya, berjanji pada pengundi, pada warga. Dalam keadaan begini, saudara, saya amat mengharapkan agar kita sentiasa berlapang dada, dan calon-calon mesti berjanji. Jangan mungkir janji, saudara. Dan satu benda yang sekarang ni, bila ada musim pilihan raya ni, saudara, saya kadang-kadang semak lah saya tengok. Tak habis-habis isu lompat-melompat. Sebab itu setengah orang warga di pasar-pasar, bila saya jumpa, kadang-kadang mereka kata dah give up lah, dia kata bosan lah dengan orang politik ni, tak berhenti melompat, besok kalau menang besok melompat lagi, dia kata. Sebab itu besar kemungkinan ada juga pengundi-pengundi yang tak nak mengundi, sebab mereka bosan melihat percaturan politik yang lompat-melompat dalam pilihan raya yang lalu. Itu gambaran, saudara. Saya boleh jelaskan bila saya pergi ke pasar-pasar, bila saya pergi ke pasar, saya pergi ke kedai-kedai, warung-warung makan, berbual, dia kata saya sebenarnya nak mengundi, tapi bila tengok perangai yang sudah-sudah tu, yang melompat tu, dia kata macam hilang kepercayaan. Cuma saya kata jangan sia-siakan undi anda. Itu gambaran saya dapat. Jadi saudara Muslim Ahmad, semoga bangsa Johor akan beri sokongan pada Ahmad. Itu terpulang. Saya tidak mau berkempen. Tetapi apa yang saya nyatakan, ramai juga kalangan pengundi yang bosan. Tetapi bila saya berjumpa dengan warga daripada bukan Melayu, mereka kata mereka nak mengundi. Sebab dia kata ini kali muajar cukup-cukup. Itu kata mereka. Dan saya dapatan juga bahawa rupanya ini melompat lagi ni, saudara. Seramai 60 ahli Angkatan Muda Keadilan dari cabang Sembrung dan Ranting Kahang membuat tindakan keluar daripada parti. Yalah, musim-musim begini, saudara, saya tidak termakan ataupun tidak terpengaruh dengan persoalan sebegitu. Sebab apa pun macam-macam orang akan kata. Jadi terpulanglah. Cuma kalau daripada UMNO tu melompat, memang saya geramlah, saudara. Soal daripada parti lain dia terpulanglah. Sebab itu ada orang Johor mengatakan Tora datang lagi. Ini, saudara, apabila saya berjumpa dengan pengundi-pengundi Cina di kawasan di Skudai. Kerana sebenar-benar, saudara, ceramah sulung DAP yang diadakan di Skudai, nampaknya 2 malam lepas begitu hambar. Tak ada orang, saudara. Ini saya cakap dulu kalau Lim Kit Siang turun dengan Lim Guan Eng turun, ini pimpinan boleh katakan full force. Lim Kit Siang ada, Lim Guan Eng turun, ramailah. Mereka yang turun tu Lim Kit Siang, Lim Guan Eng, Gobind Singh turun. Siapa lagi? Dan waktu Lim Kit Siang tengah berucap, dia tinggal. Lain tak ada. Hantam orang sana, hantam orang sini. Orang mau tahu apa dia mau bikin. Itulah lontaran kata-kata pengundi yang hadir waktu itu, dan tak ramai pun. Ya, saudara Saleh Talib, sekarang musim hujan, katanya banyak katak-katak melompat. Memang begitu. Tetapi saya melihat, kalau orang mengatakan bahawa Johor ini beberapa kawasan yang majoritinya
pengundi dari kalangan bukan Melayu, iaitu warga keturunan Tionghoa ataupun Cina, saya nampak mereka sudah bosan dengan pencaturan politik oleh pimpinan daripada DAP. Saya tak kata parti DAP, saya pimpinan DAP. Ini jelas berlaku apabila ceramah DAP di Skudai. Hambar saya. Bukan setakat itu, ramai yang dah tak ingin lagi mendengar. Tapi ada juga tempat sebut juga cepat-cepat meninggalkan ceramah yang bunyinya umpama orang sedang memekik. Terjerit-jerit lah dia. Jangan pergi lagi, dengarlah. Tak ada, dia orang buat tak tahu. Walaupun waktu dia turun macam Gobind Singh, ini hebat dia. Kek Siang, Ling Gua Ing. Tak ada saya. Jadi saya melihat bangsa Cina di Johor, mereka sebenarnya sudah muak dan kecewa dengan pimpinan DAP dan Pakatan Harapan. Kerana sejak mereka memerintah, mentadbir, sebab mereka merasakan diri mereka tertipu dalam pilihan raya umum yang ke-14 lalu. Malah sebab itu Lim Kit Siang sendiri sebagai ahli parlimen di situ turut gagal dan jarang nampak batang hidungnya. Getinya orang di Iskandar Puteri tidak nampak wajah ataupun kehadiran Lim Kit Siang menyantuni masalah-masalah yang ada di kawasan parlimen Iskandar Puteri. Itu dapatan saya. Kemudian satu lagi kenyataan saya tengok, iaitu bagaimana Datuk Syafiq Abdal. Bila orang bertanya kenapa Warisan nak bertanding, dia kata bahawa beliau yakin bahawa sokongan rakyat terhadap Pakatan Harapan sudah semakin pudar. Sebab itu Warisan mengambil keputusan bertanding. Dia kata parti Warisan bertanding dalam pilihan raya negeri Johor bagi memberikan pilihan katanya kepada rakyat berikutan prestasi hambar Pakatan Harapan pada pilihan raya negeri di Melaka dan juga di Sarawak tahun lalu katanya. Jadi ini kenyataan daripada Datuk Aziz Zaman, iaitu Ketua Wira Warisan. Jadi keputusan pilihan raya di kedua-dua negeri adalah petunjuk jelas bahawa pengundi tidak lagi menyokong Pakatan Harapan. Untuk itu katanya Warisan mengambil keputusan bertanding. Jadi tuduhan DAP Socialist Youth atau DAPSI Sabah yang mendakwa Warisan bersekongkol dengan UMNO menunjukkan parti itu sudah terdesak akibat kemerosotan sokongan kepada parti DAP. Itu dapatan saya. Jangan saya marah. Sebab saya tahu mungkin dalam live ini juga ada daripada DAP ataupun sympathizernya. Cuma setara agak menarik juga dalam tulisan yang saya terima ini tentang ditulis oleh saudara Sirajuddin Ahmad. Sebab dia menzahirkan persoalan. Dia kata siapa pencuri berbilion wang yang dipulangkan kepada 1MDB. Sekarang dah boleh terbongkar saudara. Ya saudara Asri Abdullah harus tolak Lim Kit Siang dan UMNO. Terpulanglah saudara. Kata buat sup tu mana sedapnya saudara Zali. Jangan saudara. Arwah Allahyarham bapa saya, dia kata kita ni orang lelaki kalau makan katak, terutama makan kaki katak tu, kita mungkin mengalami lemah tenaga batin. Wow. Itu tak payahlah. Kalau katak tu biarkanlah. Tak ada mendatangkan kesan kepada kita. Cuma saya tengok tulisan Sirajuddin, dia kata persoalan yang dilontarkan tentang isu 1MDB yang dinyanyikan semula, dia kata jumlah wang yang keluar masuk dia kata tak tally. Ini tak seimbang katanya. Dia kata mungkin dia kata setelah berjaya menumbangkan Barisan Nasional dalam pilihan raya lalu, isu ini tidak diambil tinggal. Kerana dia kata dari segi jumlah dana yang keluar dalam akaun amanah khas 1MDB sekarang ada hampir 33.4 bilion, tapi tidak pun disantuni untuk membayar hutang 1MDB. Dia kata wang dikembalikan oleh DOJ 2.7 bilion, penjualan kapal e-community jangan lupa yang dirampas di Indonesia 523 juta, penyelesaian Riza Aziz 443 juta, penyelesaian Goldman Sachs 16.1 bilion, kemudian penyelesaian Deloitte 324 juta, penjualan 60% Bandar Malaysia 7.41 bilion, penjualan tanah Pulau Indah 416 juta, penjualan tanah Pulau Pinang milik 1MDB 2.7 bilion. Jumlah yang telah diambil balik kerajaan setakat ini sudah pun 33.4 bilion. Jadi persoalannya sekarang ni, hutang sebanyak 33.2 bilion ni tidak boleh bayar. Itu masalahnya saya dapatan apabila ada tulisan begitu, sebab dia kata Tengku Zafrul menyatakan kononnya hutang belum matang untuk dibayar. Pula dah
Kalau benarlah YNDB ini mengumpul hutang, bayarlah sekarang. Itu masalahnya. Jadi bagi saya apa yang dapatan saya begini, kita menanti laporan seterusnya daripada juru audit, supaya Suruhanjaya ini siasatan, kita minta lah supaya diwujudkan satu RCI, Royal Commission, untuk menyiasat keadaan begini. Sebab wang dah ada tapi tak dibayar, kenapa? Atau siapa yang mengambil wang itu? Saya jangan lupa dulu, bila mereka mula merintah, katanya minta wang daripada rakyat, kononnya nak bayar hutang YNDB, tapi tak tahu ke mana perginya wang itu, saudara. Dan yang seronoknya waktu di Parlimen semalam, apabila ahli Parlimen Jelutong RSN Ryan yang saya jumpa di Keluang tu, dia kata dia bersedia untuk menjadi peguam kepada sahabat saya Datuk Syamsul Iskandar Muhammad Amin, yang Muhammad Akin, yang berhadapan saman fitnah oleh bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib. Beliau kini berhadapan kerana Datuk Seri Najib menuntut supaya dia minta maaf. Tapi kabarnya dia tak mahu, dia nak mulakan begitu, maka peguam Datuk Seri Najib telah pun memulakan proceeding. Katanya Ryan lah, jelutong pula jadi lawyer. Biarlah berduduk. Saudara, saya melihat, saudara, dalam keadaan begini, sepanjang pilihan raya ini, saya harus memberi pencerahan pada anda, para pelayar-pelayar. Saya bercakap berterus terang, sebab saya dah sampai ke tahapnya, dah pergi kepada, boleh dikatakan daripada 24-26 daerah, saya dah pergi kepada hampir 18 daerah. Ke semua daerah yang saya pergi itu, saya melihat bahawa pertama-tama sekali, warga bangsa keturunan Cina sudah hilang kepercayaan kepada kepimpinan DAP. Bukan DAP, saudara, kepimpinan DAP. Kerana mereka merasakan bahawa diri mereka telah terperdaya dan diperdaya serta dibohongi dengan pelbagai janji-janji seribu mimpi. Begitu juga saya melihat bahawa keperitan rakyat semakin teruk. Banyak kedai-kedai ini di hadapan hotel saya ni, saudara, saya nampak ada lebih kurang 20 kedai deretan. Tiap-tiap kedai itu, daripada 20 tu, 5 kedai yang masih lagi tidak boleh dibuka, for sale ataupun to let. Tadi saya makan di Jalan Kebun Teh. Saya makan nasi berani. Kalau saya tengok live saya tadi itu, memang sedap lah. Roslin nasi berani, saudara. Dan berhampiran dengan kedai-kedai, deretan kedai itu, banyak kedai-kedai yang ditutup. Besok saya akan pergi ke Pontian, ke Tanjung Piai, tak tahu apa lagi kita tengok. Jadi artinya bangsa Johor ni memang marah. Mereka rasa marah dan terpedaya bahawa ekonomi tak bergerak. Sebab itu hari ini juga kita dengar rungutan daripada Istana Johor yang mengasu runsing melihat perkembangan ekonomi yang tidak bergerak. Jadi sebab itulah rakyat diminta untuk menimbangkan secara matang siapa yang harus dipimpin dan harus dipilih sebagai pemimpin. Bagi saya melihat bahawa dalam keadaan ini memang banyak parti yang bertanding, tetapi ini adalah merupakan permulaan kepada pilihan raya umum akan datang. Dan saya nak jelaskan pada anda semua bahawa di Johor ini saya melihat dengan mata saya sendiri. Saya bukan nak main-main ataupun mengembang yang bukan-bukan, tidak. Ada teman-teman bertanya saya macam mana perkembangannya. Saya kata keadaan sekarang ini memang memihak kepada Barisan Nasional. Jumlah berapa saya tak boleh beri lagi sebab saya tak boleh buat perkiraan. Bagaimanapun saya mendapat informasi ini rawak, saudara, bukan jelas sebab bila pengundi nanti mengundi tentulah berbeza undiannya, tapi saya nampak sokongan rakyat begitu jelas. Dan kebanyakan parti-parti yang bertanding rupanya mereka tidak mempunyai akar umbi. Sebab itu bendera ada, bukan tak ada. Bendera tu kan susah sangat, saudara, nak pasang bendera poster ni. Bagi upah satu bendera 50 sen dan sebagainya, naiklah bendera dan kain rentang. Tetapi pekerja parti yang menyantuni, yang pergi rumah ke rumah dan sebagainya, tidak ada. Sebagai contoh saya cakap, Parti Pejuang tidak mempunyai jenteranya kerana dia parti itu tidak mempunyai cawangan-cawangan. Berbeza dengan UMNO. UMNO ada akar umbinya. Parti Parti Pribumi Bersatu, Parti Bangsa Malaysia, memang tak ada, saya rasa hilang pertaruhan. Parti Putra dia meletakkan satu calon. Memang ada juga kalangan warga bangsa Johor yang menjadi ahli, tetapi saya tengok kekuatannya dengan hanya satu calon. Begitu juga Parti Muda, saudara.
Saya rasa anak-anak muda pun sudah merasakan bahawa mereka sedar apabila melihat percakaran ataupun perbalahan antara kepimpinan Parti Muda dengan Parti Keadilan yang sepatutnya sama-sama menyantuni dalam Pakatan Harapan. Bila perbalahan itu membuatkan anak muda Keadilan menarik sokongan. Jadi Parti Muda saya rasa akan tinggal sendirian. Mungkin bahawa kita tahu parti pimpinan DAP begitu mengharap agar muda ini dapat dijadikan sebagai pengganti kepada Parti Keadilan. Saya rasa ini juga satu mimpi yang sekadar impian semata-mata. Saya tidak nampak ini muda boleh menggapai yakin rakyat bangsa Johor. Itu Parti Muda saudara. Ya, saya harap saudara jangan marah dengan saya sebab ini pemerhatian saya. Sebab itu kita kata tadi, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kemudian saya melihat pula dengan parti Perikatan Nasional, okey. Sebab Tan Sri Muhyiddin datang ke Johor. Ada juga warga-warganya yang bersama dengan Perikatan Nasional. Tapi tidaklah mempunyai akar umbi sebagaimana UMNO. Kemudian parti mana lagi yang masuk? Parti Peribumi, Parti Bangsa Malaysia, UYUP, Pejuang, minta maaf, tak ada. Apa parti lagi? Saudara Zuan Farmer, jangan saudara kata UMNO banyak curi duit, saudara. Saudara ni kadang-kadang, kenapa saudara menuduh yang bukan-bukan? Saudara boleh cakap pemimpin UMNO, saya tak marah. Tapi bila saudara kata UMNO, ini yang membuatkan warga bangsa Johor marah. Sebab UMNO ni lahir di Istana Johor. Jadi bila anda mengutuk UMNO itu, bila mereka melihat bagaimana pemimpin UMNO dia berlasah, isu tak ada. Cuma perompak penyamun curi duit. Kalau mereka benar lakukan pencurian ataupun merompak ataupun penyamun, kita ada semalam saya dah bercakap. Kita ada SPRM, kita ada pihak polis. Apakah anda mau menafikan keupayaan Suruhanjaya pencegah rasuah? Kalau anda meragui, saya juga meragui sebab presiden saya hari ini pun masih lagi dibicarakan. Jadi saudara Mak Yusof, PS dengan PN tak curi duit negara ke? Sebab saya tak nak tuduh begitu saudara. Soal siapa curi duit siapa, itu kita biarkan. Kita biarkan mereka yang berwajib. Sebab negara kita ni ada undang-undang. Tapi bila anda tuduh UMNO, saya rasa tersinggung lah. Tuduhlah, salah kata Datuk Najib, biasa dalam perbicaraan. Datuk Seri Zahid Hamidi masih lagi berbicara. Dan orang tahu keadaan sebenarnya. Jadi dalam keadaan begini, saya mintalah supaya lebih matang. Saudara Rashid jawab, nak komen lah sikit. Speaker minta Najib beri penjelasan hari Rabu di Parlimen pasal hujah beliau mengenai YNDB. Kita sama-sama tunggu. Saya nak beri komen, saya tak dengar lagi. Sebab waktu di Parlimen, beliau menjelaskan bahawa wang yang diperolehi daripada banyak aset-aset, penjualan dan sebagainya, itu telah terkumpul. Dan kenapa tidak dibayar? Kenapa tak digunakan bayar hutang? Saya ingat mungkin itu yang speaker minta agar Datuk Seri Najib menyatakan satu persatu. Sebab waktu Datuk Seri Najib memberi penjelasan di Parlimen, beliau diganggu oleh Jelutong. Beliau diganggu oleh Shah Alam. Waktu itu. Jadi banyak benda yang nak dibuka, nak diledahkan di Parlimen, tidak terjawab. Mungkin, ini bukan saya, mungkin inilah membuatkan speaker minta supaya Datuk Seri Najib menjelaskan sekali lagi di Parlimen. Dan kita harap, kalaulah Parlimen bersidang kali ini, semua dengarlah dengan baik. Jangan nak tunjuk gangster saja. Kadang-kadang perangai dia orang ni ahli-ahli Parlimen. Saya tengok bila dah bergelar sebagai yang berhormat ni, tidak menggambarkan, tidak mencerminkan mereka sebagai pemimpin. Saudara Kamal Badro, PKR dan Amanah, macam mana grassroots dia tu? Amanah saya nampak tak berapa banyak sebab dulu dia bertanding tu dapat sokongan daripada warga Cina. Waktu mereka bertanding di bawah lambang PKR. Dan saya melihat Amanah, sebab itu Datuk Saudara Mat Sabu mengatakan beliau sendiri tidak dapat meneka untuk nasib Amanah. Tapi saya rasa 1-2 kursi itu mungkin dapat. 1-2 kursi. Tapi untuk mengatakan dapat sepenuhnya macam 11 kursi tadi, saya rasa ini satu benda yang agak mustahil. Begitu juga dengan Parti Keadilan. Parti Keadilan sekarang ni sebab puncanya kerana perbalahan. Inilah saya katakan muda sudah mencuit mewujudkan satu perbalahan dalam Pakatan Harapan. Jadi warga bangsa yang dulu selama ini menyokong calon-calon daripada Parti Keadilan, tentulah daripada warga bukan Melayu, itu daripada Cina, India dan sebagainya, mereka sudah nampak apa ni. Sebab itu mereka bertanya, ini dapatan saya,
Saya tidak dapat nak memberi secara detail secara, tapi ini dapatan saya. Contohnya apabila calon Parti Keadilan bertanding di Kempas. Ini kali kedua. Tapi pengundi bukan Melayu di Kempas juga sudah pun kembali. Saya katakan kalaulah seandainya pengundi bukan Melayu 10% kembali menyokong Barisan Nasional, saya rasa banyak parti-parti lain yang guyup. Banyak calon-calon yang guyup saya. Malahan sebab itu saya katakan, Pejuang akan hilang wang pertaruhan. Muda hilang wang pertaruhan. PAS juga akan hilang pertaruhan sebab PAS sendiri, warganya sudah marah sangat-sangat. Saudara Tengku Syahri Soana atau bila itu biarlah kita wujudkan nanti ketika nanti kalau bila sampai kerajaan ini diperintah sepenuhnya oleh parti-parti mana yang stabil, maka perkara ini akan dibuka balik. Jadi Saudara Samsul Syam jangan cakap begitu. Saya harap jangan kata ini, tak payah. Kalau soal curi-mencuri ini saudara, kita ada polis. Ya saudara. Saya itu yang saya dapat dalam keadaan sekarang ini, amanah juga dalam keadaan yang kritikal. PAS saya tidak nampak boleh dapat mana-mana kursi. Tak nampak. Saya minta maaf lah warga PAS. Malahan mereka di Perkat Angkar OB pun sudah mengatakan bahawa mereka nak menyokong calon daripada UMNO Barisan Nasional. Itu keadaannya saudara. UMNO BN saja terbaik. Saya tak kata terbaik saudara. Setakat hari ini saya nampak bangsa Johor melihat there is no other alternative. Tidak ada alternatif lain melainkan UMNO. Saya kena ingat ya. Ya, Saudara Samsul Syam, ya, jangan kita jatuh hukum orang, tak baik ya. Saudara Anwar Mak Yunan, saya tak setuju kalau anda kata Tan Sri Muhyiddin merompak dan sebagainya. Saya tak setuju. Soal kepimpinannya waktu beliau menjadi Perdana Menteri, memang kita susah. Nak katakan bahawa tak ada duit, waktu itu beliau mendapat peruntukan daripada kerajaan, diminta melalui parlimen, ada 600 bilion. Kita persoalkan ke mana pergi duit itu, apakah benar-benar sampai pada rakyat. Itu saja saya. Kita melahirkan persoalan, kenapa jadi begitu. Jadi kita nak tuduh orang, jangan saudara. Saya minta lah saudara. Saya dalam keadaan keletihan ini pun saya nak minta warga yang bersama-sama dengan saya dalam live saya ini, kita lebih matang dalam berpolitik. Parti-parti yang akan huyup, memanglah saya saudara Fakri Sani, betul. Saya tak nafikan keadaan sekarang ni. Malahan kenyataan Dato' Guru Haji Hadi sudah disambut, sudah disangkah oleh bangsa Johor. Sebab itu orang Johor ni pun mereka pun sensitif. Bukan boleh begitu saja saudara. Dan saya harap mudah-mudahan perjalanan saya besok ke Tanjung Piai di hujung benua, saya dapat bertemu dengan saudara Jeffrey Dean. Seronoknya saya nak pergi ke Tanjung Piai saudara, di Kukup. Dewan Undangan Negeri Kukup. Kerana di situ yang bertanding dua-dua nama penyanyi. Satu Jeffrey Dean, satu lagi Zam-Zam. Inilah yang menceriakan, sedikit menghiburkan saya. Yang saya harap dari saudara anda semua like, share dan subscribe. Rasa-rasa terganggu di Facebook, pergilah ke Instagram. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.